Baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini, kita bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu, dalam sebuah taman daripada taman-taman syurga yang Allah pilih kita untuk masih berada di sini dalam cuti-cuti Malaysia. Kita ada kat sini alhamdulillah, dan untuk membincangkan lagi kita punya tajuk dengan buku buku Syarah Al-Hikam, Al-Hikam Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam, susunan Ibnu Athaillah ataupun karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kita dah sampai kepada Al-Hikam yang ke-7, muka surat 15. Buku kita muka surat 15. Cuma sebenarnya kalau ikut susunan Al-Hikam yang sebenar, ini Hikam yang ke-8. Jadi yang ke-7 tu dia ada dekat, kalau dalam buku kita dia masukkan dalam Hikam ke-6. Kalau tengok muka surat 13, ada yang kat bawah tu, la yushakkikannaka fil wa'di tu, yang Syekh Ibnu Athaillah juga mengingatkan, la yushakkikanna fil wa'di tu. Yang itu tu Hikam yang ke-7. Itu kalau ikut susunan dalam bukunya dan dalam susunan yang asal. Cuma dalam buku kita ni dia masukkan sekali Hikam yang ke-7. Jadi yang sekarang muka surat 15 dia tulis tu yang ke-7 kan. Kalau ikut susunan dalam buku sebenar tu yang ke-8. Sebab yang ke-7 dah masuk dalam yang ke-6. Kita dah bincang hari tu lah. Baik, kita tengok hari tu daripada awal tu kan semuanya berkaitan dengan akidah. Ni masih lagi akidah, cuma akidah yang lebih mendalam, bukan sekadar percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kepada rukun iman, tak. Tapi akidah yang akan mengubah dan memperbaiki hidup kita, yang akan menjadikan kita orang yang lebih tenang, lebih sabar, lebih lebih redha, kan, lebih baik, dan kita kata lebih tinggi tahap keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi dalam Hikam yang ke-7 ni, 7 ikut buku kita ni, dengan tajuk dibukanya pintu makrifat. Sebelum tu tengok tajuk je dulu. Makrifat, tahu makrifat? Asal daripada perkataan arafa, tahu. Jadi makrifat maknanya tahu ataupun kenal. Jadi makrifat kat sini ditujukan, biasanya makrifat ni lebih khusus kita sebut makrifatullah. Kita kenal Allah. Jadi mengenali Allah adalah salah satu daripada perkara yang akan membuatkan kita, keadaan kita, keimanan kita lebih baik, dan juga ni target, antara target kita. Jadi kita nak dalam hidup kita ni kita kenal Allah betul-betul. Sebab bila kita betul-betul kenal Allah, kita akan dapat satu bentuk keimanan yang sebenar, dan juga apa kita kata, kalau ulama sebutkan syurga kat dunia. Jadi syurga kat dunia ni, kita sekarang duduk taman syurga, tapi nak dapat rasa syurga kat dunia, sampai sebagian ulama kata kalau seseorang itu telah mendapatkan syurga di dunia, maka dia tidak lagi menginginkan syurga di akhirat. Itu faham tak? Jangan salah faham tu. Ni perkataan ayat-ayat macam ni kena tafsir betul gitu. Baik, dia kalau nak faham gini, kan ada tu ada orang yang beribadah sebab nak pahala, kan? Dia solat sebab nak pahala. Baik, ada orang dia buat ibadah sebab nak syurga, kan? Dia solat sebab dia nak syurga, jadi dia solat banyak-banyak sebab nak masuk syurga. Boleh tak? Nak pahala boleh tak? Ada yang confident boleh, okay. Ada yang terpinga-pinga lagi. Boleh tak? Kalau kita buat ibadat sebab nak pahala, boleh tak?
Boleh. Boleh. Kalau buat ibadat sebab nak syurga boleh tak? Boleh juga. Boleh. Dan ada satu lagi golongan yang buat ibadat sebab hanya kerana cintakan Allah. Dia tak kisah sampai tak dapat. Kan Rabi'atul Adawiyah tu pernah sebut kan, kalaulah macam mana ayat dia, tapi kiranya kesimpulannya dia kata kalaulah dia tak dapat syurga dengan ibadah-ibadah dia, dia tak kisah, yang penting dia dapat Allah. Maksudnya kalau dengan semua ni, kalaulah dia dijunamkan ke dalam neraka pun tak apa, yang penting dia dapatkan cinta Allah tu. Walaupun sebenarnya hakikatnya memang kalau dah dapat cinta Allah pasti masuk syurga, cuma dia memang tak nak apa pun. Dia kata manusia bercinta tu kan, ada tu kan ayat-ayat, di mana pun berada, apapun suasana kan, lautan api sanggup direnangi asalkan ada kamu. Maksudnya asalkan ada kamu, derita macam mana pun semua bahagia gitu. Tapi itu kalau manusia biasanya sebelum kahwin. Dah kahwin tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada makan, gaduh juga kan. Sebelum kahwin tu merialah kau main. Tapi kalau dengan Allah memang dia ada, memang ada rasa cinta yang macam tu, yang maknanya asalkan ada Allah, apa pun yang terjadi dalam hidup kita, kita tak kisah dah. Memang kita kata kalau nak dapat rasa macam ni level tinggi dah kan. Rabi'atul Adawiyah tu dah tak kisah dengan hidup sampai tak kahwin, tak mau kahwin. Kalau ikut orang berlama dia banyak, tapi dia tak mau kahwin sebab dia kata aku tak mampu untuk mencintai seseorang sedangkan dalam hati aku telah penuh dengan cinta Allah. Tu tahap lain tu, tahap beza dengan orang yang fobia dengan kahwin. Ada zaman sekarang banyak orang fobia dengan kahwin, dia tak nak kahwin. Lepas tu buat hujah nak jadi macam Rabi'atul Adawiyah. Padahal kat rumah lepak-lepak, tengok TV, makan-makan, jalan-jalan. Bukan gitu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tu memang hari-hari dia, tiap-tiap hari dia ibadah je. Memang dia betul-betul tak ada perasaan dah kepada dunia, tak ada perasaan dah kepada manusia mana-mana pun. Memang dia punya perasaan memang semata-mata untuk Allah. Jadi tak sama tu. Dia gini, ya. Kalau kita sebut hidayah, nanti kita tengok dalam perbahasan ni ada tentang hidayah ni. Dia memang Allah, kita kata memang Allah akan bagi kan, yang namanya makrifah tadi, tapi kadang-kadang ada asbab juga. Asbab tu daripada kita juga. Jadi kita nak tengok apa asbab dia. Kat sini kita baca dulu dia punya apa? Dia punya hikmah dia. Idza fataha laka wijhah min at-ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tudihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Baik, kalau tengok dia punya bahasa Arab dia tu ada seni dia. Ada seni, perasan tak? Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Makna dia, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi walaupun amalmu masih sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah kerana dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahawa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya? Maka apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu? Pening. Pening. Saya bacakan terjemahan bahasa lain, bahasa Melayu, tapi dia lain sikit susunan ayat dia. Kod-kod lebih faham. Baik. Ketika dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu. Kerana sesungguhnya dia telah membukakan pengenalan itu bagimu kecuali dia semata-mata
menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Sekali lagi ya. Kerana sesungguhnya dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali kerana dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Nya tu Allah. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata dia menginginkan atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang dia inginkan untukmu. Okey, saya baca terjemah yang ketiga. Ada 3 buku ni. Masih pening lagi yang ketiga. Apabila Allah membukakan satu arah daripada makrifah atau pengenalan bagimu, makrifah ni makna pengenalan, maka janganlah engkau segan sekalipun amalanmu sedikit, kerana sesungguhnya dia tidak membukakannya bagimu kecuali dia hendak berkenalan denganmu. Tidakkah kamu tahu bahawa perkenalan merupakan kedatangannya kepadamu, hasil daripada amalan-amalan yang kamu hadiahkan untuknya. Namun bagaimanakah keadaan amalan yang kamu hadiahkan kepadanya itu berbanding kedatangannya kepadamu? Pening juga. Okey, tak apa, kita bincangkan. Memang dia agak panjang kan. Jadi dia berkaitan dengan dibukanya pintu makrifah, maknanya kenal Allah. Jadi sekarang ni kita sebut tadi, target dalam hidup kita adalah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita kenal Allah, maka kita akan dapat segala-galanya syurga kat dunia. Jadi syurga kat dunia ni kalau nak cari, bukan cari jadi kaya, bukan bahagia, bukan senang, bukan hidup tenang, bukan yang kita gambarkan kan. Biasa kalau dunia kita kata kaya, kan kalau Cinderella tu paling bahagialah bila dapat kahwin dengan putera raja kan. Keluar daripada penderitaan hidup, lepas tu dapat jumpa putera raja, jadi puteri kan. Itulah kebahagiaan, dapat harta, dapat pasangan yang baik, dapat kebahagiaan. Itu bahagia. Bukan itu bahagia sebenarnya kat dunia. Bahagia kat dunia ni adalah bila dapat syurga. Syurga kat dunia ada syurga. Baik, syurga kat dunia tu macam mana? Syurga kat dunia ni kalau kita dapat, perasaan kita bagaikan syurga di akhirat. Jadi kalau dalam Quran kan ada cerita kan, syurga kat akhirat ni, bahagia kita tu macam mana? Satu, tak ada rasa bosan kan? Makan tiap-tiap hari. Ya. Kita rasa tenang, cuma kalau tenang setara mana gitu? Setara seolah-olah macam kita ada di syurga sebenar. Baik, di syurga sebenar apa yang kita rasakan? Memang kita tak pernah ada kat syurga kan, tak pernah masuk syurga lagi. Tapi Allah cerita tentang keadaan dalam syurga kan. Keadaan dalam syurga ni apa? Seronok. Seronok dia tu hak beza dengan dunia. Senang hati, tak ada masalah walaupun ada masalah. Orang tengok kita ada masalah, kitanya kata apa masalah aku tak ada masalah, kenapa kau risau sangat kat aku gitu. Orang lain yang tengok kita lah kesiannya dia, kita heran pasal apa orang kesian, kita okey je kan. Itu perasaan ahli syurga ni, tak ada rasa dengki, tak ada penyakit hati, semua tak ada. Sakit hati tak ada, patah hati tak ada, pedih hati tak ada, makan hati tak ada, hati-hati semua tak ada. Di hati kita hanya ada happy je, enjoy dan seronok saja. Jadi tengok, misal katalah kita hari ni kan, perasaan hati ni ada yang baik, ada yang tak baik kan. Perasaan yang baik pun kadang-kadang buat kita terseksa juga. Contohnya kan, ada orang sakit, kita kesian tengok dia walaupun kita tak kenal kan. Ataupun tengok, itulah orang yang kena perang kat Gaza kan contoh. Kita kesian kan tengok anak-anak, tengok wanita kena bom semua. Kesian tu kadang-kadang buat kita tak selesa. Macam anak sakit contohnya, anak sakit, kita tak sakit pun, tapi lah kali kita jadi sakit. Sebab kesiannya dia, ya Allah bagilah penyakit dia kena kat aku, janganlah bagi kena kat dia. Itu maknanya perasaan tu baik, tapi buat kita terseksa, buat kita tak bahagia. Anak tu sakit, kita tak selera makan. Jadi itu semua tak ada kat syurga. Kat syurga kita kalau tengok orang tu yang kata, kalau misal kata kat dunia ni, kita kalau dalam keluarga kita kadang-kadang kita dalam keluarga kita kata kalau boleh kita nak semua yang baik-baik dapat untuk anak kita kan. Tapi kat syurga nanti kita tengok, katalah anak tu tak masuk syurga, tak sedih dah.
Dah. Dia tak ada kata, ya Allah tu anak aku, ya Allah, aku masuk syurga, aku nak anak aku masuk juga. Dah, tak ada dah perasaan tu. Sebab perasaan tu buat kita terseksa. Kan, perasaan tu buat kita terseksa. Kenapa orang yang aku sayang tak duduk dengan aku? Kita jadi sedih. Kat syurga tak ada perasaan tu. Lepas tu kita selalu sebut, hubungan kita dengan manusia ni hanya kat dunia. Sesayang apa pun kita kat dunia, dengan siapa pun, jangan sampai sayang kita kepada dia membuatkan kita buat dosa. Sebab bila kita buat dosa, ke akhirat nanti kita akan dapat akibat dia. Sedangkan nanti di akhirat, urusan kita masing-masing. Akan ada banyak anak-anak yang menuntut daripada mak bapak dia. Mak bapak yang menuntut daripada anak-anak. Padahal dulu kat dunia saling sayang menyayangi. Kenapa menuntut? Itulah yang mak sayang sangat dekat anak sampai bagi semua benda. Semua yang anak tu minta, semua mak dia bagi. Sampai hancur hidup anak tu. Tak reti berdikari. Anak lelaki tapi tak reti cari nafkah. Sebab semua dicukupkan. Sampai dilebih-lebihkan keperluan anak tu, akhirnya hidup anak tu binasa. Dan lepas tu anak tu bila dia tak mau solat ke, tak mau buat, tak mau laksanakan perintah Allah, kita pun tak paksa juga sebab kita sayang ke dia. Solat subuh kita tak mau kejutkan dia. Itu nanti dekat akhirat dia tuntut. Aku tak solat sebab mak aku tak pernah ajar dari kecil. Dia tak pernah kejut pun. Dia kata kesian. Dia kesian. Buat apa? Kesian aku main game sampai pukul 2 pagi. Lepas tu kesian nak kejutkan subuh. Dia tuntut, dia marah kita dekat akhirat. Padahal kita kata, loh kita tak kejut pasal kesian, tengok mata bengkak lagi. Pukul 2 pagi baru tidur kan, nak kejut sembahyang subuh, kesian. Tapi dekat akhirat dia akan tuntut kita. Dekat akhirat memang masing-masing. Dan akhirnya masing-masing lah masuk syurga, masuk neraka. Masa tu perasaan ahli neraka akan sangat menderita dan tidak ada bahagianya. Sedangkan perasaan ahli syurga akan penuh dengan kebahagiaan, tidak ada deritanya. Sebab tu dikatakan kenikmatan di akhirat itu mutlak. Kenikmatan kat dunia ataupun azab kat dunia tidak mutlak. Setiap kali kita dapat nikmat, kita akan dapat sekali azab. Dia package. Setiap kali kita dapat azab, ada nikmat sekali package. Contoh gini. Kita dapat nikmat, katalah nikmat apa? Rumah besar. Dapat rumah banglo 3 tingkat. Dan besar macam istana. Azab dia. Azab tu. Kalau sekali paip bocor, nak cari paip mana bocor? Kan? Nak tukar kepala paip, sekali tukar kepala paip satu rumah 10 biji. Sekali pergi shopping, sampun 12 botol. Sebab bilik air ada 12. Kan? Kalau rumah besar-besar, lagi banyak lah kita punya berat. Beban fikiran kita akan makin berat. Tu kalau dah rumah macam istana, kena ada pagat. Kalau tak ada pagat, perompak memang tiap-tiap hari lah meninjau. Kan? Jadi makin gelisah kita. Kan? Dan bila kita dapat azab, contohnya azabnya rumah ni bocor-bocor, rumah setinggan kan, tak ada perabot, makan pun atas lantai je, katil pun tak ada, tilam tak ada. Tapi tak pening kepala nak fikir. Nak fikir bil tinggi, tak ada bil tinggi sebab paip seketul je. Kan? Paip satu je, kalau paip bocor pun satu paip tu je lah. Tak payah fikir-fikir lah. Lepas tu memang tak payah ada pagat. Pintu pun kadang tak payah tutup. Sebab tak ada orang teringin nak masuk. Dia tahu dah dalam ni tak ada apa nak diambil. Jadi kadang-kadang hati lebih tenang. Itu package dia. Nikmat dia, package dia. Sekali ada azab tu. Kadang-kadang misal kata kita sakit. Kita sakit tu kadang yang sakit satu bahagian, masih ada banyak lagi bahagian yang sihat. Kalaupun ada bahagian yang sakit, banyak yang sakit, masih ada sikit yang sihat. Dia takkan seluruh badan semuanya langsung tak ada yang sihat. Kalau kita rasa langsung tak ada tu, bukannya langsung tak ada, memang kita yang berasa menderita sangat. Padahal ada je misal katakan sakit kepala. Kepala sakit, lutut okey. Kan? Kepala sini sakit, kepala lutut sihat. Kepala lutut sakit, kepala sini sihat. Sakit ni baru lepas aksiden apa menderita satu badan, mata masih jelek. Kan? Maknanya masih ada bahagian yang sihat. Itu dunia. Tapi kalau akhirat, syurga nikmat sepenuhnya, neraka azab sepenuhnya. Tak ada celah-celah langsung. Yang kita kata azab celah dia ada nikmat sikit-sikit pun tak ada. Kalau nikmat celah dia ada azab sikit-sikit pun tak ada. Macam kita hari ni kat dunia, kalau makan sedap, nikmat ni makan sedap-sedap, lepas tu sakit perut kan. Kena pergi toilet. Membuang pun banyak. Dia kalau makan banyak, buang banyak. Kalau makan sikit, baru buang sikit. Tapi kalau makan banyak, buang sikit, itu sakitnya bukan sekarang. Tunggu 10 tahun lagi. Confirm sakit. InsyaAllah. Ikut teori perubatannya gitulah. Sebab kalau kita makan banyak, lepas tu kita tak buang,
dia jadi penyakit dalam badan kita, kan? Jadi maknanya memang kan salah satu daripada dia, kalau nak bagi, nak test, nak bagi kita ni betul-betul badan kita sihat tu, dua benda yang nak kena check dan jaga betul-betul. Satu, penghadaman. Jadi kalau penghadaman kita ada masalah kesihatan kita. Yang kedua, tidur. Tidur kita tu kalau tak betul, ada masalah dengan tidur, kesihatan kita ada masalah. Sebab tu kita selalu tekankan tidur awal, bangun awal. Itu sangat membantu kesihatan badan kita. Ni yang kita tengok generasi anak-anak ni kan, yang mula sakit, umur 20 dah sakit, 30 dah sakit macam-macam. Umur 12 tahun dah buang buah pinggang, kan? Dah rosak buah pinggang. Maknanya bukan sekadar makanan sebenarnya, makanan dah rosak dah. Tidur dia rosak kan? Generasi ni malah diletakkan generasi Y, generasi Z ni tidurnya tidur lewat. Tak tidur malam, ada kata. Tak tidur malam, tidurnya siang. Tu rosak badan. Kan? Lepas tu tidur nyenyak punya. Kalau sampai insomnia, masalah dah kesihatan kita. Itu yang terjadi dalam sistem badan kita. Baik. Jadi, ya. Macam ni lah jawapan dia. Baik, kita tengok perbahasan dia. Jadi kita potong sikit perbahasan, potong-potong ikut potongan dia. Yang pertama, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat, iaitu mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah kerana Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Baik, itu satu bahagian kita ambil. Baik, jadi di sini yang awal ni dia bagi tahu mengenai dengan bila Allah nak buka jalan makrifat kepada kita, maksudnya Allah nak kenalkan diri Dia kepada kita. Maksudnya kita nak dapat makrifat. Tadi soalan tadi kan, kita nak dapatkan makrifat Allah ni. Bila Allah nak benda tu terjadi, maka disebut kat sini, jangan heran kalau amal kita sikit tapi kita dah dapat makrifah Allah. Sebab benda tu boleh terjadi. Jadi di sinilah perbahasannya makrifah ni ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang kita sebut makrifah ni, mengenal Allah ni dengan jalan hidayah, dia ada dua. Yang pertama sekali, jalan hidayah nama dia. Jadi makrifah Allah ni kita akan dapat melalui jalan hidayah, satu. Yang kedua, melalui jalan kita panggil al-ijtiba. Ijtiba ni maknanya, kita ambil hidayah dulu. Hidayah ni yang normal. Jalan hidayah ni adalah kita cari. Jadi kita belajar, kita beramal, kemudian kita mencari, mendalami ilmu, kan? Kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan semua larangan. Maka sampai satu ketika daripada kita panggil dia macam kita exercise lah. Amal ni exercise. Macam mana kita nak exercise fizikal badan kita, macam tu juga amal kita kena selalu exercise. Dan exercise amal ni, dia kalau kita faham amal ni kan, kita nak bagi rasa selesa dengan satu amalan, dia kena selalu exercise. Jadi jangan paksa. Kalau ikut ulama kata, jangan paksa diri kita untuk buat amal sampai dia rasa sangat terpaksa dan berat untuk buat. Tapi caranya adalah bagi dia suka untuk buat. Tu tugas exercise tu, peranan exercise. Jadi apa beza dia? Contoh gini, solat duha. Kita nak solat duha 8 rakaat contohnya. Daripada tak pernah solat duha ni, tiba-tiba 8. Berat kan? Berat. Itu kan boleh jadi mungkin hari ni 8, besok 6, lusa 4, solat 2. Dia makin kurang. Sebab awal-awal tu kita paksa diri kita. Jadi kaedah amal sebenarnya daripada sikit kepada banyak. Bukan banyak terus sekaligus tak. Masa semangat, satu malam solat tak tidur. Bila tak semangat, tidur tak solat pula dah. Tak solat-solat langsung gitu. Jadi dia kena mulakan macam solat duha. Okey, kita nak mulakan solat duha, mula dengan 2 sampailah dia exercise. Exercise tiap-tiap kali solat, tiap-tiap waktu duha kita solat 2. Lepas tu kita dah rasa selesa 2 ni macam ringan sangat. Macam biasa kan? Rasa macam dah normal. 2 ni dah tak rasa keberatan, dah rasa macam tak ada apa-apa, tambah lagi 2. 4. Tu
Itu maknanya kita tak, dia kadang-kadang main setting tau. Kita tak setting diri kita untuk jadikan ibadah ni exercise kita. Exercise amal ni maksudnya jangan niat solat tu sebab nak senaman. Bukan, dia memang senaman juga, tapi kita exercise amal maknanya kita niatkan kita nak solat 2 ni, kita nak biasakan diri kita sampai badan kita mampu untuk tambah. Kena setting lah dalam kepala. Kalau orang dari awal duk setting, aku nak buat benda sunat ni nak tambah amal, nak buat benda sunat nak tambah amal, dia agak memaksa diri. Bila paksa diri tu yang kadang 2, kadang kosong, kadang 2, kadang kosong, dia tak tambah-tambah. Ya. Boleh. Doa tu antara usaha untuk dapat ma'rifah Allah, antara usahanya doa. Dan sebenarnya dalam apa pun benda yang kita nak dapatkan, memang kita kena doa. Doa memang kita kena minta pada Allah untuk doa. Ada doa dia. Doa ni Nabi SAW ajar kepada anaknya, kepada Sayyidatina Fatimah. Kalau biasa dengar doa dia, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ada orang buat nasyid kan? Itu doa dia. Then Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Tak ada word pun. Ya. Sambung dia, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Panjang, tapi ada orang buat nasyid ni. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Alamak, apa saya tak dengar sangat nasyid, cuma pernah terdengar. Boleh? Boleh. Cuma gini, kalau Google, eloknya gini, kalau dalam kelas kita sebut, lepas tu Google, kita check dengan yang kita belajar dalam kelas. Sebab Google ni macam-macam juga, belum tentu betul juga. Ada banyak kan, jadi nak pastikan betul je. Cuma kalau ejaan dia ambil dalam Google, okey. Cuma nak pastikan. Jadi beza orang datang kelas dengan tak datang kelas tu, yang tu lah. Kalau orang tak datang kelas, dia Google, dia main ambil je yang dia jumpa, tahu-tahu salah. Yang datang kelas ni kita boleh sahihkan. Baik, makna dia tadi, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Sini tak apa. Ni boleh sampai wire. Boleh? Okay. Ni jatuh. Masih teringat nasyid tu. Ya Hayyu Ya Sini dulu, lepas tu boleh cuba Google tengok, jumpa tak yang sama.
Nanti makna kita tak payah tulis lah kalau dah jumpa dalam Google. Nak ambil gambar pun boleh. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ada kan? Dia mesti ada punya, cuma nak check bagi betul je. Okay, makna dia ada. Makna dia tak payah tulis lah, ambil dalam Google. Ada. Jumpa. Kalau siapa yang jumpa yang bentuk poster boleh share. Ada group kan, boleh share kan. Share. Baik, makna dia, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri, ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri dan maha berdiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dia maha berdiri ni bukan berdiri tegak tu. Maksudnya qayyum ni sifat yang Allah tu tak perlukan sesiapa. Kemudian dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li, perbaikilah urusanku, sya'ni kullahu, dan urusanku kesemuanya. Wala takilni, dan jangan engkau bebankan atau serahkan ke atas aku, ila nafsi, kepada diriku, tarfat ain, walau hanya sekejap mata. Ada share dalam grup. Check. Cuba share kat saya juga, yang share dalam grup tu. Share kat saya. Sebentar lalu. Makna, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Ada dalam grup. Okey, boleh. Kongsikan ni. Dia punya ni doa dia ada. Ambil yang ni. Okey. Jadi nak faham tu doa tu apa dia tu ada dalam doa tu. Lagi baca doa lepas tu tak faham apa dia, jangan serahkan aku kepada diri aku walau sekejap mata. Maksud dia apa? Kan walau sekelip mata. Tadi bunyi lain sikit kan. Baik. Jadi hadis ni dia memang hadis juga. Nabi ajar kepada Sayyidatina Fatimah doa ni kan. Jadi Nabi sebut, Nabi kata doanya adalah wahai zat yang maha berdiri, maha hidup, maknanya Allah kan. Wahai ya Allah gitu. Inilah kita kata doa kalau kita yang baca, kita mana pandai nak letak sifat-sifat ni. Kita tahu ya Allah belaka kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu je. Nah, jadi ada adab doa meletakkan nama dan sifat Allah berdasarkan kepada doa yang kita nak baca, yang kita nak minta. Jadi kalau doa yang maksur, ni doa maksur nama dia. Doa maksur ni maknanya doa yang datang daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW ajar kepada kita doa-doa tertentu. Itu antara yang terbaik. Jadi yang terbaik doa dalam Quran dan doa yang Nabi ajar. Sebab doa tu ada inti kita kata kefahaman yang sangat mendalam tentang Islam. Kalau doa kita sangat simple lah. Doa kita ni doa orang jahil. Orang jahil dia tak sama. Dia macam orang, contoh kan, kalau orang jahil dia nak minta bantuan zakat contoh kan, dia tak tahu tentang selok belok zakat apa semua. Cara dia minta takkan sama dengan orang yang tahu selok belok zakat. Jadi misal kata dia tak tahu, kata dia tu rupanya tak layak, dia akan minta je. Sebab dia tak tahu dia tak layak kan. Tapi kalau dia tahu apa asnaf zakat tu apa dia semua, cara dia minta akan lebih baik kan. Jadi kalau kata doa ni, kalau kita tu ada ilmu orang yang berilmu, dia punya cara minta doa lebih baiklah. Cara doa dia lebih baik daripada orang yang tak ada ilmu. Tapi yang terbaik tetap doa daripada Nabi SAW yang Allah sebut dalam Quran pun ada, dan Nabi SAW ajar pun ada. Baik, jadi doa ni dengan sifat awal tu dia letak wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri. Ini merujuk kepada doa yang akan kita minta, ialah kita minta supaya Allah ni sentiasa menjaga urusan kita. Jadi itu kan balik kepada sifat Allah yang qayyum.
Allah yang tak perlukan sesiapa, Allah boleh lakukan apa saja tanpa bantuan siapa pun. Jadi kita minta supaya Allah yang punya sifat qayyum inilah yang akan memperbaiki dan kita kata menjadikan semua urusan hidup kita jadi baik. Kan? Dan juga dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Jadi dengan sifat Allah yang maha hidup ni maknanya kekal abadi selama-lamanya, yang Allah itu tiada awal dan tidak ada akhir, gitu, kan? Dia sentiasa hidup, sentiasa maha melihat, tak pernah ada yang tercicir dari pandangan Allah, gitu, kan? Tak pernah ada satu detik dan satu keadaan pun yang tidak dalam pengetahuan Allah. Dengan sifat Allah yang beginilah kita minta supaya Allah sentiasa jaga kita. Jangan sampai Allah lepaskan kita dengan urusan kita sendiri. Maksudnya gini, itu tinggi dalam kan maksudnya. Maksudnya gini kan, katalah kita ni tengah ada masalah keluarga. Jangan sampai Allah serahkan kita untuk selesaikan masalah keluarga kita tu sendiri tu. Padahal kita lemah. Kita ni punyalah pening kepala serabut, tak tahu dah nak buat apa dah dengan masalah keluarga ni. Kadang bukan keluarga pun, suami seorang pun kita dah pening nak handle. Yang tak tahu dah nak buat apa tu, duk tanya sana tanya sini. Itu maksudnya jangan sampai ada urusan tu dah kira masalah besar tu. Sekecil-kecil kita ni, contoh kan, kita nak buat keputusan, pagi ni nak datang masjid ke nak balik kampung. Itu kita tak nak sampai kita tu buat keputusan semata-mata dengan kita punya pertimbangan. Kita nak supaya Allah juga bagi panduan dalam hidup kita. Kalau boleh jangan sampai walau sekelip mata pun, kita kelip mata pun, jangan sampai kelipan mata ni hanya atas dasar kita yang nak kelip mata. Kita nak supaya Allah bimbing walaupun sekadar kelipan mata kita. Kalau macam masa manah tu kan, tengah pandang target tu, kita nak Allah yang bimbing. Itu yang ada doa-doa dia. Kita manah tu kita tak ajar lagi doa ni. Doa nak manah belum lagi. Satu-satu. Banyak sangat ilmu manah, kita ajar satu-satu. Dan sepatutnya ada betul-betul kelas untuk explain memanah dalam Islam. Pagi sampai tengah hari paling kurang. Tapi kita dah terus manah. Ada doa-doa dia tu, antaranya kita nak Allah yang bimbing walaupun melepaskan anak panah, Allah yang akan gerakkan. Kan boleh kan kita lepaskan anak panah, kita nak target ke sana, tiba-tiba angin tiup pergi ke lain. Kan Allah yang buat tu. Nak bagi kena tepat, kita tahu kalau panah tradisional tak ada teropong. Kita kata kita pegang macam tu, anak panah boleh tak atas tangan kita, lepas tu tak tahu ke mana. Itu kita minta Allah yang tepatkan. Kan? Dan kalau tengok tentera Al-Qassam di Gaza kan, dia nak mengebom tu, nak lepaskan bom dia tu, itu kan dia baca ayat Quran kan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Itu pun doa masa manah juga. Tidaklah ada wa ma ramaita, tidaklah engkau melemparkan, wa ma ramaita, dan tidak engkau melemparkan, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melemparkan. Jadi maksudnya kita memang campak bom tu, tapi sebenarnya Allah yang mencampakkan supaya dia kena pada sasaran. Itu yang hampir semua tak miss kan, bom. Kalau miss tu rugi, mahal tu. Dia boleh tak miss. Antaranya kita kata kita memang campak sebagai usaha, tapi Allah lah yang akan bagi kena. Itu maknanya Allah yang bimbing setiap langkah kaki kita, setiap kedipan mata kita, setiap pergerakan kita. Dan kita nak supaya semuanya dalam bimbingan Allah. Jangan sampai kita dilepaskan sehingga kita boleh buat keputusan sendiri. Ni hari ni isu-isu macam-macam tentang syariat Islam semua kan. Maknanya manusia dah melepaskan dirinya daripada apa yang Allah SWT tetapkan. Kita kalau bincang bab syariat, jangan bincang bab parti politik lain cerita. Bab syariat ni syariat Allah gitu. Syariat Allah ni benda ada dalam Quran. Jangan kita terpengaruh dengan kaedah yang penjajah letakkan, yang akhirnya apa saja yang kelompok ni bawa semua kita tak nak, yang kelompok ni bawa semua kita nak. Tak, kita kena balik semula dalam Quran. Siapa yang bawa Quran, maka kita akan ikut. Kalau kelompok yang sama dulu bawa Quran, sekarang tak bawa, kita tak ikut dah. Dia gitu, dia kaedah di Quran. Apa yang ada dalam Islam. Jadi kita nak biar Allah yang bimbing, Allah yang ajar kita apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Kalau kita salah, kita kena dihukum macam mana, kita nak Allah yang tetapkan, bukan kita. Sebab manusia ni dia nampak yang terjadi sekarang, dan manusia tu takkan tahu sesuatu melainkan benda tu dah berlaku. Sebab tu ada banyak undang-undang yang manusia buat, tak lama amendment kan, tak lama tukar. Sebab kita nampak benda masa kita buat undang-undang, kita tak nampak apa akan jadi.
Bila dah jadi masalah baru kita nampak. Tapi kalau Allah Maha mengetahui tentang apa yang akan berlaku, kan? Itu doa tu. Jadi doa tu secara khusus Nabi ajarkan untuk kita mendapatkan makrifat Allah, dengan makna kata Allah lah yang akan bimbing segala-gala yang ada dalam hidup kita, dan Allah yang akan tunjukkan kepada kita. Kita sebut makrifat tu maknanya pengenalan diri. Allah nak mengenalkan diri dia kepada kita. Jadi ada situasi tadi, yang pertama jalan hidayah, yang kedua jalan isytibak, kan? Bila jalan hidayah maknanya kita yang usaha cari ni, nak kenal Allah, kita datang kelas, kita belajar, kan, kita beramal. Itu cara nak kenal Allah. Tapi ada jalan isytibak yang memang Allah yang nak kenal dia. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang tu. Baik, ini yang kadang-kadang kita kata berlaku keajaiban. Okey, kita nak faham contoh, kan? Contoh gini. Ada orang berpuluh-puluh tahun belajar. Masuk pergi pengajian kelas kat masjid, berpuluh-puluh tahun jugalah buat solat sunat, baca Quran, beramal, tapi tak kenal-kenal Allah. Kan? Ada orang berpuluh-puluh tahun main judi, maksiat, minum arak. Tiba-tiba satu kejadian je menyebabkan dia terus pusing 180 darjah, bertukar. Terus dia dapatkan hidayah Allah, terus dia kenal Allah, dia dah tak mau langsung kepada dunia. Ada kan contoh macam tu? Banyak, zaman sekarang pun masih ada. Kat Indonesia ada seorang tokek judi. Muda lagi. Dia asalnya main judi, lepas tu dia cerdik sikit, kan? Dia Cina, kan? Dia cerdik sikit, dia main kat Thailand lah, main judi-judi. Lepas tu dah dia fikir, takkanlah tokek judi yang buka pusat judi ni nak bersedekah kat orang sampai boleh bagi menang. Orang menang judi kan dapat duit. Takkanlah orang buka pusat judi semata-mata nak bersedekah. Jadi dia fikir mesti yang paling kaya orang yang buka pusat judi ni, yang datang berjudi ni kena tipu laka. Jadi rupanya akhirnya dia jadi tokek judi. Dia jadi tokek judi. Dia tahulah selok-belok macam mana sebenarnya orang datang judi ni memang kena tipu betul. Jadi memang dia tokek judi tu yang akan tetapkan siapa akan menang, siapa akan kalah. Dia dah boleh tetapkan. Jadi bila lama-lama duduk dalam bergelumang dengan maksiat, kan, di tempat judi tu juga adanya pelacur, kan, perempuan, ada minum arak, ada segala-gala maksiat kat situ. Dia pun duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan kaki judi juga, tokek-tokek judi juga, kan. Yang dia kata sekarang dia dah taubat, dah kira berdakwah. Berdakwah. Jadi maknanya dalam sekelip mata saja yang kemudiannya dia kata ada satu peristiwa, satu kejadian berlaku. Satu hari dia ni kan ada makanan kat tempat dia tu, kan, makanan tu lebih, dan dia tak tahu nak buat apa. Kalau dia tak bagi kat orang, dia buang, kan. Dia pun terfikir nak bagi kat orang. Tiba-tiba dia bagi dekat seorang pakcik tu dapat makanan, padahal makanan tu makanan lebihan, kan. Dapat satu bungkus makanan, dia kata, ya Allah, terima kasih, ya Allah, rezeki daripada Allah, terima kasih anak bagi saya makanan, kan. Dia punya penghargaan sangat menghargai, sehinggalah tiba-tiba penghargaan daripada pakcik tu buat hati dia rasa bahagia. Sampai dia rasa, kenapa aku jumpa rasa bahagia hanya dengan bagi makanan lebihan tanpa modal macam ni? Tiba-tiba rasa bahagia. Yang selama ni kaya raya, semua duit ada, semua yang orang kata pusat maksiat tu adalah tempat kebahagiaan seorang lelaki, kan. Kan maknanya segala-gala nak orang nampak dapat, tapi dia kata dia tak bahagia langsung pun kat situ. Tapi tiba-tiba dengan hanya bagi makanan dekat pakcik ni, penghargaan yang sangat, dengan wajah yang sangat manis daripada pakcik ni, menyebabkan dia rasa inilah kebahagiaan yang aku cari. Sejak tu dia cari kebahagiaan. Nampak tak dakwah kita ni sebenarnya tak payah cakap banyak pun kadang. Dengan hanya perbuatan. Pakcik tu terima kasih je, dan dia tak tahu pun orang yang dia terima kasih tu rupanya sekarang jadi pendakwah. Hanya dengan sekelip mata dia boleh berubah. Itu yang kita kata makrifat Allah boleh datang dengan jalan ijtibak, dengan kaedah Allah yang nak kenalkan diri kepada orang tu. Jadi dengan hanya satu kejadian dia boleh terus berubah 100%. Dia tak mau lagi kepada dunia. Cukuplah Allah untuk dia. Ya. Mimpi-mimpi, ya. Baik, kalau individu tu saya tak pasti, saya tak ikuti perkembangan dia. Cuma kalau kata ada yang dapat mimpi-mimpi, lepas tu dapat hidayah melalui mimpi, kan, dia boleh jadi memang itu ijtibak juga. Boleh jadi, maknanya Allah yang memang bagi. Banyak juga orang masuk Islam sebab mimpi, kan, sebab dengar azan. Maknanya sebab benda-benda yang kita kata satu kejadian je. Ada yang pernah masuk Islam, dia diving
diving di dasar laut, dia dengar azan kat dasar laut. Masuk Islam. Peristiwa simple macam tu ada kan, yang melalui mimpi ada. Tapi kita tak boleh, nombor satu, kita kalau mimpi benda-benda yang iktibak ni untuk peribadi kita, tak boleh cerita-cerita ke orang. Kalau kita memilih untuk cerita ke orang, maka kalau yang pelik-pelik lah, kalau macam tadi insaf sebab pakcik tu bagi berterima kasih, itu tak pelik kan. Tapi kalau yang pelik-pelik ni, yang macam mimpi contohnya, kalau kita cerita ke orang, bermakna kita telah pun memilih satu jalan, membuka jalan fitnah. Kalau ada orang tiba-tiba fitnah kita, tuduh kita, hujum kita, kita tak boleh marah. Sebab kita dah pilih jalan tu. Ini pernah berlaku. Satu ketika dulu, seorang ahli sufi. Ahli sufi ni memang bahasa-bahasa dia agak, kalau kita susah nak faham nak, macam ni lah contoh kan. Memang orang biasa-biasa tak faham sebab dia punya makrifat Allah tu dah lebih gitu. Jadi seorang ni dia cakap, Allah ada dalam poket aku. Ahli sufi, cara dia bercakap bahasa dia lah. Bila orang awam faham, habis kita kata syirik. Apa Allah duduk dalam poket, mana boleh. Akhirnya dia dihukum bunuh oleh khalifah, padahal dia ahli sufi. Tapi lepas daripada dia mati, ulama sepakat mengatakan khalifah tak salah membunuh dia, dia pun tak salah dengan perkataan dia. Jadi dia boleh jadi kadang-kadang kita ni dihukum walaupun tak salah. Sebab hukuman ni bukan mesti sebab salah. Kadang-kadang kesalahannya bukan sebab perkataan dia, tapi kesalahan dia adalah sebab dia membuka jalan fitnah. Jadi pengalaman-pengalaman peribadi macam tu, itu pengalaman peribadi kita panggil, ya? Mimpi dan sebagainya. Pengalaman peribadi macam tu adalah untuk individu tertentu, peribadi sahaja. Kalau kita cerita ke orang, mana kita dah pilih jalan yang kalau tiba-tiba kita dihukum kena terima. Kalau tiba-tiba kita dihukum, dihujum, orang kata orang orang tak suka ataupun orang tak percaya, tak boleh marah. Sepatutnya dari awal kita dah sedia, kita dah membuka jalan tu. Sebenarnya memang kalau pengalaman peribadi macam tu untuk sendiri je, dia bukan untuk orang lain. Jadi kalau jalan hidayah ini umum, semua orang boleh. Tapi kalau jalan iktibak, Allah pilih. Kan kadang kita kata kenapa takci lah, takci tu kan, takci ada orang boleh tiba-tiba dapat, kita ni usaha lama-lama tak dapat. Tak, kita kena ingat satu, Allah Maha mengetahui. Memang hamba tu layak, cuma kelayakan dia tu kadang kita tak faham gitu. Kan kadang kita ginilah kan, contoh kita dalam hidup kita, ada orang masuk pertandingan, lepas tu kita ni hakim, katakan hakim pertandingan. Tiba-tiba kita bagi menang orang yang semua orang tengok dia tak layak. Kan? Orang kata kenapa dia yang menang ni? Kan ni kenapa hakim pilih dia ni? Tak layak lah dia. Katalah pertandingan apa? Pertandingan masak. Okey, okey, sedap. Ni biasa buat kat masjid, biasa kot. Pertandingan masak. Okey, orang semua makan makanan dia tak sedap pun. Kan? Orang kata ni pasal apa hakim ni? Hakim bagi yang dia punya ni, orang lain masak sedap-sedap lah. Pasal apa dia menang? Sebab yang duk kata dia punya makanan tak sedap, jadi tak sepatutnya menang tu orang awam. Orang awam ni kalau pertandingan masak, mana kita tak jadi hakim tu pasal kita awam lah. Orang awam ni dia retinya masakan tu yang sedap tu yang bagus. Padahal kalau dalam ilmu masakan, bukan yang sedap yang terbaik. Kan? Dalam ilmu masakan ni kadang kalau biasa tengok pertandingan, saya kadang tengok juga tu pertandingan chef-chef ni kan, yang dia tengok cara kita potong. Hak tu orang awam tak reti, janji masuk perut kan. Ataupun bagi kita janji cantik, dia ada ukuran. Ukuran potong tu macam mana, jarak dia kan, sesuai tak ketebalan sayur yang dipotong dengan tempoh masa dia masak. Ini kalau masak cara ni, masak maknanya masak tempoh ni terlebih lama ke, kita mana reti dah benda tu. Janji sedap masuk mulut kan. Jadi akhirnya hakim buat keputusan berdasarkan ilmu hakim tu. Jadi siapa yang betul? Yang orang awam kata tak patut menang ke, yang hakim pilih patut menang? Memenuhi SOP. Betul. Jadi memang ada yang namanya pandai memasak tu, ada SOP dia. Sedap ni orang awam yang kata sedap. Dia sama macam ilmu, orang awam dia tahunya sedap dengar. Tapi kalau orang ada ilmu, dia tahu beza mana yang ilmu betul, mana yang sedap bercerita aja. Ada yang dua-dua, ada yang satu je. Kan? Jadi itu maknanya, itu yang disebut apa? Hanya jauhari yang mengenal manikam.
yang ada ilmu dalam bidang tu lah yang tahu. Kalau masak tadi, yang tahu tentang ilmu masak lah yang tahu masakan mana yang sebenarnya yang terbaik. Kan kalau dalam ilmu-ilmu ni, kalau agama, maka hanya ulama lah yang tahu siapa yang berilmu dan siapa yang tidak. Kita yang awam memang tak tahu. Kalau dalam bab senjata pun sama. Kalau awam tengok senjata cantik tak cantik je. Kita kalau bagi keris biji kat kita, nak pilih yang mana satu? Bagi 5 keris, pilih satu. Nak pilih kan? Yang cantik lah kan. Dan nak pilih macam mana lagi? Mana kita tahu bilah keris, gabungan besi dalam batang keris tu ada berapa? Boleh bilang? Tak boleh. Kita tak tahu lok dia berapa lok yang terbaik untuk kita. Sampir dia sampir bentuk apa yang sesuai untuk kita. Tak reti kita. Golok dia golok mana? Nak golok Tamim Sari ke golok kan? Kita tak tahu tu. Kan? Jadi sebab tak ada ilmu, kita tak tahu mana yang terbaik. Yang kita tahu paling cantik je. Macam itulah. Jadi Allah tu Maha mengetahui. Dia tahu di antara kita ni siapa yang sebenarnya layak untuk dapatkan makrifah tu. Tinggal lagi kerja kita sekarang, layakkan diri. Layakkan diri. Jadi macam mana yang layak tu sebenarnya? Kita tengok sini sambungan dia. Tidakkah engkau mengerti bahawa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu? Ni sambungan tadi ada tanda tak? Kita potong kan? Tadi kita baca potongan yang pertama. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit, Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah kerana dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Itu sampai situ satu potongan. Baik, sekarang kita sambung yang kedua. Tidakkah engkau mengerti bahawa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya, maka apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dia anugerahkan oleh Allah kepadamu. Jadi yang layak ni adalah orang yang ketika beramal, kita memang merasa bahawa kita sedang mempersembahkan satu amal kepada Allah. Ada beza kan gini, contohnya kita solat atau kita datang kelas lah. Ni kan amal ni, datang kelas. Baik, ada yang kita rasa kita datang kelas ni sebab kita nak usaha belajar ni, nak tambah ilmu kan. Tambah ilmu kan bagus, bila kita makin berilmu, kita akan makin dapat memperbaiki hidup kita. Itu masih dalam tahap selfish. Masih lagi nak diri kita fikir diri kita kan. Nak masuk syurga, kita pergi taman syurga kat dunia. Orang yang mencintai taman syurga, pasti dia akan mendapatkan taman syurga di akhirat. Kita pun naklah datang taman syurga kat dunia. Kita masih fikir diri kita. Tapi ada orang, misalnya datang kelas, dia kata, ya Allah, aku datang kelas ni sebab engkau perintahkan untuk belajar menuntut ilmu. Aku nak mempersembahkan yang terbaik kepada engkau. Inilah dia amal aku yang terbaik pada saat ni. Yang terbaik aku boleh buat sekarang ialah datang pengajian, datang kelas, mendengarkan ilmu. Lepas tu dalam kelas nak jadi apa-apa tu cerita lain lah. Faham tak faham, ngantuk tak ngantuk, tu cerita lain. Tapi kita sedang berusaha mempersembahkan satu yang terbaik. Jadi hasil dia apa? Okey, misal kata ada orang, katalah persembahan apa, orang buat persembahan choir contoh kan. Okay. Dia buat persembahan choir, dia punya fokus ialah aku nak buat persembahan yang terbaik. Dia akan fokus buat yang terbaik. Lepas tu tiba-tiba orang orang ejek, orang mengata, orang mengutuk, dia tak kisah. Sebab kita bukannya nak tunjuk ke orang tu semua dah. Kita tengah buat usaha nak buat yang terbaik. Dan kita dah usaha buat yang terbaik. Selesai. Jadi kepada Allah tu kita usaha untuk beramal dengan kita nak tujuan mempersembahkan satu yang terbaik kepada Allah. Lepas tu orang nak kata kat kita apa pun, kita tak ada masalah. Yang tu yang melayakkan kita untuk mendapatkan ijtibak tadi. Untuk dapatkan hidayah yang datang dengan sendiri. Jadi dia ada kelayakan sebenarnya. Bukannya tiba-tiba orang tu kaki judi, tiba-tiba dapat hidayah. Dah, ada sesuatu dalam hati dia. Bahawa mungkin waktu dia dapat hidayah tadi kan, waktu dia tiba-tiba rasa, wah inilah kebahagiaan yang aku cari. Rupanya inilah rasa bahagia yang sebenar. Selama ni aku tak bahagia. Orang nampak aku bahagia, tapi aku tak rasa bahagia. Jadi waktu tu sebenarnya mungkin dalam hati dia yang dia rasakan adalah dia jumpa ya Allah, inilah jalan betul yang aku nak, yang aku dah tak mahu apa-apa lagi selain pada ni. Jadi bukan bahagia perasaan dia yang dia nak rupanya. Yang dia nak adalah ada satu cinta yang dia nak, dan cinta itu adalah cinta Allah. Itu nak bezakan, kita je boleh beza. Orang lain tak nampak benda tu. Jadi sekarang kita fokus kepada macam mana kita nak mempersembahkan apa yang terbaik kepada Allah. Sebab itulah tadi Allah kata, Ibnu Athaillah kata,
Jangan heran kalau amal kita sikit, tapi tiba-tiba kita dapat makrifat Allah. Sebab dia bukan isu siapa amal banyak ataupun sikit. Isunya adalah siapa yang sedang berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Dan sudah tentu antara kita kan, contoh kan kita datang pengajian, belajar, kita ibadah, semua tu kan nak dapat makrifat Allah, kan? Nak kenal Allah gitu. Kita yang usaha sungguh-sungguh nak cari Allah ni, dengan Allah yang cari kita, mana lagi mulia? Allah yang cari kita kan? Allah yang cari kita, Allah yang nak ke kita gitu. Dan itu lebih mulia, kan? Jadi maknanya kita kalau nak gambarkan, saya suka gambar lukisan ni, lukis. Tak adalah lukis, tapi kita nak bagi satu gambaran. Maknanya kalau kita buat satu, kita kata kita buat ibadah kan. Ni katalah ibadah kita kan, ibadah kita. Ibadah kita ni nak mencari Allah, kan? Tapi ada satu lagi situasi, ada orang dia tak buat apa-apa, tapi Allah cari dia. Yang ni lagi mulia, yang ni struggle ni kadang berpuluh tahun, tak dapat-dapat. Sebab apa jadi macam tu? Tak aji Allah tiba-tiba cari dia. Dia baru buat satu je benda kebaikan, keluar penjara terus taubat, contoh kan. Terus jadi baik, kan? Ataupun ada yang maknya taubat kan, jadi ustaz, kan? Ada kan. Jadi maknanya Allah cari dia. Yang ini lebih mulia, tapi yang ini ni kenapa tak dapat-dapat? Sebab salah fokus masa ibadah. Kita ni kadang ibadah kan, bila ibadah, kalau solat kita bilang, aku solat hari ni dah 20 rakaat. Kan, tarawih kan kita bilang. Kan, hari ni berjaya solat 20. Besok ada 8 je. Bilangan tu yang kita bilang. Dia tak masalah juga. Memang kena banyak-banyak juga. Cuma jangan fokus ke bilangan. Dan kena fokus kepada kita nak mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Okey. Habis setakat tu. Macam nak balik nak kena macam mana ni Bawa ke mana? Sebenarnya memang fokus mana tu gitu. Jadi gitu je, kita nak lepaskan anak panah, bukan kita fokus nak bagi kena dah. Fokus kita nak buat yang terbaik. Kita nak tarik, nak pegang anak panah dengan cara yang terbaik. Kita nak tarik dengan cara yang terbaik, letakkan tangan terhadap cara yang terbaik sebagaimana yang diajar gitu kan, kaedah yang terbaik kita lepaskan dengan menganggap, dengan mendapatkan dan memastikan ini adalah persembahan ibadah kita kepada Allah dengan cara yang terbaik. Mana tu ibadah? Memang ada hadis dia. Majlis memanah adalah majlis ilmu, malaikat datang. Jadi maknanya sama macam kita duduk dalam ni, kita nak mempersembahkan satu ibadah yang terbaik kepada Allah. Allah perintahkan supaya kita memanah, dan supaya kita membina kekuatan, dan kekuatan tu Nabi kata memanah. Jadi kita usaha buat je yang terbaik. Lepas tu kena tak kena, kita serah pada Allah. Cerita dia, kadang-kadang kena tu baru baik, tapi kadang-kadang tak kena lagi baik. Sebab kalau kena jadi sombong. Kan tengok tu kena, tengok kan, kita jadi seronok kena. Jadi memang yang hasil dia nanti Allah akan tentukan. Jadi mulai sekarang ni, nanti solat zuhur contoh kan, solat zuhur nanti sama ni kan kita bilang kan, kita kata aku dah solat zuhur selesai, tu bilang lah tu dah selesai solat zuhur. Sekarang tak, sebelum solat kita kata ya Allah, aku nak solat ni, aku nak persembahkan solat zuhur terbaik hari ni pada Engkau. Maka kita akan elokkan wuduk kita. Kita fokus pada yang kita nak buat. Elokkan wuduk kita, menghadap Allah betul-betul, selesaikan semua urusan. Jangan sampai mengganggu fikiran kita. Tengah solat tu kita fokus, ya Allah, aku nak persembahkan satu yang terbaik pada Engkau. Depan aku sekarang hanya ada Engkau, dalam fikiran aku hanya ada Engkau. Tak ada lain selain daripada Engkau. Itu fokus kita. Habis solat, kita solat sunat, sebab solat sunat tu diajarkan sebagai amalan yang terbaik. Solat sunat awabin kan, selepas daripada solat fardu, kita solat sunat. Bukan kita nak bilang solat sunat kita qabliyah 4, okey, ba'diyah 2, tu the best dia tu kan. Hari ni berjaya solat sunat qabliyah 4, ba'diyah 2. Itu bilangan kan. Kita nak persembahkan satu yang terbaik. Lepas habis solat, okey, apa lagi ibadah yang terbaik yang aku boleh buat sekarang? Kalau makan lah. Boleh jadi makan tu ibadah terbaik pada masa tu, sebab perut dah berkeroncong kan. Ataupun memang dah jadualnya makan kan. Lepas tu misal kata tidur. Kalau tidur tu yang terbaik, itulah yang terbaik.
Kita fikirkan sekarang apa dia yang terbaik yang boleh kita buat. Ya? Itu fokus kita untuk kita mendapatkan makrifah Allah, yang kita akhirnya mengenal Allah dan kita akan mendapatkan syurga dunia. Jadi maknanya apa pun masalah yang mendatang dalam hidup kita, yang kita kata ujian-ujian tu adalah umpama batu-batu yang akan menghalang dan juga membuatkan kita merasa susah nak fokus dalam bab nak mempersembahkan satu yang terbaik. Dia beza-beza setiap orang. Kalau tengah ada ujian, maka persembahan ibadah yang terbaik adalah sabar. Kalau kita tengah mendapatkan kenikmatan, maka persembahan ibadah yang terbaik adalah syukur. Jadi dia ada situasi-situasi dia. Kan? Kita mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah SWT, kan? Untuk mendapatkan makrifah. Baik, insyaAllah sekadar itu mudah-mudahan Allah bagi kepada kita satu fokus dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Lepas daripada ni, kita bukan lagi nak membilang-bilang, nak membanyakkan semata-mata, tapi banyak ibadah kita tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.